Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ni Muhammad Farid bin Muhammad Asri, juga sebagai anak muda yang mana menjadi generasi pelapis pada pemikiran ekonomi berasaskan kewangan yang dinamakan oleh DZA sebagai Blue Sky Thinking. Yang saya panggil Zahari Awang Solution untuk generasi muda akan datang. Konsep, sistem dan formula yang diperkenalkan oleh DZA bukan untuk negara kita sahaja. Bahkan di 48 negara sudah pun menerimanya. Sasaran DZA untuk menaluki bumi menerusi 3,214 negeri-negeri berdaulat di bawah 209 negara di 6 benua di seluruh bumi. DZA telah meletakkan pewujudan semua 3,214 melalui platform syarikat yang ditanda dagang ini sebelum tahun 2026. Baginya tahun 2026 adalah tahun kebangkitan Asia atau Timur kerana zaman kegemilangan Barat bermula tahun 1776 telah pun tamat mengikut janji Allah yang Maha Esa, iaitu 250 tahun untuk Barat dan 250 tahun untuk Timur. Sebelum ini, 1526 adalah zaman kegemilangan Nusantara atau Sundaland, iaitu raja-raja Nusantara. Allah telah memberi kehebatan kepada mereka, tetapi kegemilangan ini raja-raja Nusantara atau Melayu tidak pandai memanfaatkan kepada generasi mendatang ketika itu, tahun 1526 sehingga tahun 1776. Tahun 1776 bermula pada 1 Mei apabila Adam Weishaupt menyiapkan protokol SOP-nya dengan menjadikan riba atau bunga kewangan sebagai asas pendapatan ekonomi melalui memanipulasikan kewujudan dan kehidupan manusia di muka bumi. Apakah kita, generasi muda yang akan mentadbir bumi, nanti bersedia untuk mengekalkan ekonomi riba yang dimurkai oleh Allah yang Maha Esa? Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279 jelas. Dengan riba inilah telah membezakan kehidupan manusia. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Mereka terpaksa mencipta perang melalui jualan senjata dengan bunga yang tinggi. Mereka mencipta negara di bumi berhutang dengan mereka dengan mengenakan faedah yang tinggi. Tidak ada hutang bukan kawan bagi mereka. Mereka mencipta penyakit H1N1 untuk Asia, MERS-COVID untuk Timur Tengah, Zika untuk Amerika Selatan iaitu Brazil, Ebola untuk Afrika, tetapi gagal menghutangkan negara. Kini untuk dunia adalah COVID-19. Dan mereka telah menyediakan vaksin untuk penyakit ini. Hutang untuk memberi vaksin yang dikenakan bunga. Dunia banyak yang telah lumpuh ekonominya. Negara tercinta kita juga telah menjadi mangsanya. Mereka create the problem, present the solution dengan mengauk keuntungan berlipat kali ganda yang menyusahkan negara dan automatik rakyatnya, khususnya pencukaian yang tidak disedari. Satu lagi ciptaan DZA adalah GDB, iaitu bentuk pertukaran perdagangan, development exchange ke arah penambahbaikan perniagaan, business enhance dengan penyatuan ekonomi global, global economization. Barunya, ianya terbentuk keluarga dunia yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang amat menarik bagi saya demi orang muda masa depan adalah macam mana DZA boleh mencipta DDI, iaitu Domestic Direct Investment, dan MFDI, iaitu Malaysian Foreign Direct Investment. Dengan kebijaksanaan berfikir, sumber daya fikir kepada fikiran berdaya sumber menjadikan saya teruja. Fikiran yang ringkas tetapi amat munasabah dan masuk akal. Jelaslah apa yang disebut oleh DZA, kita kenalah banyak menggunakan kecerdasan tulen, iaitu original intelligence, berbanding dengan kecerdasan buatan artificial intelligence yang baginya telah diprogramkan kepada ketidaknyatakan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konsep kun fayakun, iaitu mula cipta rupa nyata, adalah moto semasa Kerajaan Melayu Sri Malaya Mahawangsa memerintah Nusantara satu ketika dahulu, telah menjayakan pemerintahan ketika itu. Inikah keladunian dan kemakrifan bangsa Melayu. Allah adalah segala-galanya dan menganugerahkan fikiran kepada bangsa manusia. Yang saya hairan apabila Mr. Charles Simon Frank dari Afrika Selatan mengadakan satu MOU dengan DZA untuk penubuhan satu pusat keamanan
yang Mr. Charles menamakan Awang dan Sophia Peace Center untuk dunia yang sedang diproseskan kelulusannya di The Hague, Belanda, yang dikhususkan bagi membantu mangsa perang, mangsa banjir, mangsa taufan, mangsa kebakaran dan mungkin satu lagi, mangsa tsunami yang di luar jangkaan. DZA bercadang untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pejabat Awang dan Sophia Peace Center. Kami orang muda akan mengetahuinya demi keadaan masa depan generasi kami, dan saya mencadangkan M3 Pertubuhan Melayu Maju Malaysia sebagai badan bukan kerajaan untuk pendaftaran bagi tugas kesukarelawanan ini, di mana kebetulan DJA juga adalah pengasas dan penaungnya. Bajet operasi telah pun kami buat. Hasil daripada sumbangan ikhlas DJA, ekoran daripada bayaran penebusan dan pemulihan, harta warisan gold backed asset atau currencies yang mencukupi. Sekian dari saya yang bercakap untuk orang muda negara demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.